juga Tuan Khalid untuk meneruskan majlis. Silakan, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, apa khabar semua? Saya ingat elok kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Okey. Selamat pagi, apa khabar semua? Pertama sekali nama saya Zul Hilman, boleh panggil saya Zul saja pun tak apa. Saya adalah branch manager kepada M+ Wang Semaju. So hari ini kita punya objektif untuk hari ini adalah untuk go through kecil pula dia punya chat ni, tak apa. Kita nak go through kepada M+ punya platform. So pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana menghadiri untuk hari ini, session untuk hari ini. InsyaAllah semoga ilmu yang kita dapat hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, kenapa saya nak cakap tahniah kepada semua? Sebab timing. Timing tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenali pasaran saham Malaysia, timing tu sekarang lah bagus. Sekarang bagus. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita selepas kita mengalami pandemik, so apa berlaku, market satu dunia market jatuh. So bila dah market jatuh, ini yang kita nampak ni. Ini adalah chart dalam monthly, maksudnya ni namanya candlestick, satu batang candle ni mewakili satu bulan. So ini adalah FBMK LCI, inilah indeks untuk Malaysia lah. So Malaysia punya indeks, dia dah jatuh daripada dulu top 1890 sampai hari tu paling rendah pernah pergi 1200. Lepas tu dia dah setahun dah ni dah naik balik lah. Now, apa yang menarik kat sini saya nak cuba cakap ialah nanti Cik Khalid akan lebih menerangkan. Yang saya draw ni namanya adalah trend line. Dia ada macam ni uptrend. Uptrend ni adalah kenaikan. Yang ni adalah downtrend. Downtrend adalah penurunan. Jadi apa yang kita nampak kat sini, penurunan market Malaysia, dia kalau ikutkan teknikal ni ianya sudah berakhir. Alhamdulillah dia sudah berakhir. Sebab ni dia jatuh. Lepas tu ni dia rebound balik, dia pecah downtrend ni, dia turun balik sikit, dia testing. Lepas tu dia naik balik. Membawa maksud area dekat sini telah menjadi area support ataupun area lantai yang bagus. Jadi kenapa saya kata timing tuan-tuan dan puan-puan masuk atau mengenali pasaran saham amat bagus sekarang ni adalah sebab kita sudah melepasi era downtrend. So apabila telah melepasi era downtrend, apa yang akan berlaku ialah uptrend. Dia naik macam ni lama. Naik lama. At least for another, insyaAllah for another 5 years at least. Macam ni, naik. Selepas dia penurunannya banyak, lepas tu dia naik untuk few years. So kita berada di fasa yang baru nak start. So insyaAllah kalau ikut cycle teknikalnya, insyaAllah kita akan ada at least another 5 years untuk kenaikan tu. Jadi masa kita masuk sekarang ni untuk melabur dalam pasaran saham Malaysia adalah masa yang amat sesuai. Sebab kita start daripada bawah. Jadi kita ada masa yang lama untuk dia nak naik. InsyaAllah macam tu. Tapi untuk memulakan investment kita dalam pasaran saham, kita mesti memerlukan ilmu basic lah. Macam mana nak pakai platform, apakah itu chart, technical analysis,
secara basic, secara asasnya. Ya, secara asasnya. Ya. Okay, alright. Untuk tidak membuang masa lagi, ingin saya serahkan kepada Encik Khalid, sebab Encik Khalid akan menerangkan mengenai platform dan juga macam mana nak pakai all this secara asas lah, secara asas. The chatting tools yang Melaka M+ ada, the platform, mana nak tengok, mana nak deposit duit, nak keluarkan duit, all those the basic mengenai platform. That is kita punya main topik untuk hari ini. Baik, untuk tidak membuang masa lagi, saya serahkan kepada Tuan Khalid. Baiklah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, sebelum saya mulakan sesi saya, boleh saya tahu tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar tak saya punya suara dengan lebih jelas? Alright, terima kasih semua. Baiklah, seperti yang telah dimaklumkan tadi, hari ini adalah sesi penerangan mengenai cara guna platform, iaitu menggunakan broker M+ online. Okay, so apa yang saya share pada pagi ini adalah more kepada cara guna platform, yang mana saya akan terangkan cara guna menggunakan web platform dan juga apps M+. Okay, so untuk sesi yang pertama ni saya akan terangkan dahulu menggunakan website, dan selepas selesai sahaja sesi website, nanti saya akan terangkan cara guna apps pula. Alright, okay, so firstly, seperti biasa, sekiranya tuan-tuan dan perempuan dah ada akaun dengan M+, alright, apa yang saya nak anda buat sekarang adalah cuba login dahulu anda punya platform. Alright, login seperti biasa, dan biar sahaja dahulu seperti yang anda tengah buat sekarang. Okay, so untuk yang mereka yang belum lagi dapat akaun M+, ataupun belum lagi dapat email verification daripada M+ online, so ini adalah serba sedikit penerangan mengenai cara bagaimana kita nak aktifkan terlebih dahulu akaun trading kita. Alright, okay. So sebelum tu, platform M+ ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh open menggunakan mana-mana browser yang ada di website. Anda boleh open menggunakan Internet Explorer, Anda boleh open menggunakan Mozilla, Anda boleh open menggunakan Google Chrome, Safari dan juga The Edge. Okay, cuma beza di setiap platform ni adalah muka hadapan ataupun layout platform tersebut. Alright, contoh dia adalah seperti yang anda lihat sekarang. Okay, seperti yang anda lihat sekarang. Tuan-tuan boleh nampak saya punya slide ni? Oh, tak nampak slide. Okay, sekejap ya. Alright. Okay, so sekarang dah nampak ya? Okay. Alright, so saya ulang semula. Alright. Platform M+ online, kita boleh open menggunakan mana-mana browser yang ada, seperti Internet Explorer, seperti Mozilla, Google Chrome, Safari dan juga The Edge. Okay, perbezaan yang kita boleh lihat adalah dari segi layout ataupun paparan muka hadapan platform tu sahaja. Contoh dia adalah seperti yang anda lihat sekarang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan open platform M+ menggunakan Internet Explorer, anda akan dapat lebih kurang ada 6 number ataupun 6 jenis layout seperti yang anda lihat sekarang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. So yang ini kalau anda open menggunakan Internet Explorer. Internet Explorer yang logo ni. Okay. Kalau anda open menggunakan browser lain seperti Google Chrome, The Edge, Safari dan juga Mozilla, so paparan dia adalah seperti yang anda lihat ni. Dia tak ada nombor dan dia cuma hanya ada satu paparan sahaja. Okay. Alright. Jelas ya? Alright. So seterusnya, bagaimana kita nak aktifkan akaun trading? Yang ini untuk mereka yang nanti bila dah dapat akaun, bila dah dapat email verification daripada M+,
the first step yang anda kena buat adalah aktifkan akaun trading anda terlebih dahulu. Okay, bagaimana nak aktifkan akaun trading anda adalah first open anda punya email, check sekiranya dah dapat email daripada M+ Online. Okay, so proses yang saya tahu adalah lebih kurang seminggu hingga 2 minggu pada waktu bekerja. Okay, dan sekiranya anda dah dapat email daripada M+, kurang-kurangnya anda dapat lebih kurang 4 email, iaitu application for new trading, details client, temporary password dan juga notification. Sekiranya anda tak dapat user ID ataupun password dekat bahagian inbox ni, anda boleh cek dekat ruangan spam. Okay, sekiranya tak ada user ID dengan password dekat bahagian inbox ni, anda boleh cek dekat area spam. Okay, alright. So, bila anda dah check, the first kali yang kita perlu buat adalah check dahulu kita punya details. Alright, so anda boleh check anda punya client code, anda punya nombor akaun CDS, broker code, branch code, kita punya dealer representative code, name, kita punya dealer name, nombor telefon apa semua. Okay, so nak aktifkan dahulu adalah dengan cara klik link ini. Alright, di salah satu email ada terdapat activation URL, anda klik link ni, klik saja so akan keluar paparan seperti yang anda lihat sekarang dekat skrin. And then tekan OK. Lepas tu cari anda punya temporary password tadi. Ambil temporary password and then anda punya user ID dekat email yang seterusnya dan cuba login. Anda boleh aktifkan menggunakan phone pun tak ada masalah, anda boleh aktifkan menggunakan web platform pun tak ada masalah. Tapi my suggestion is better korang open menggunakan browser, menggunakan mana-mana browser yang ada. Okay. So, masukkan user ID dengan password tadi. Okay, maka akan keluarlah paparan TNC seperti yang anda lihat sekarang. Yang ini untuk mereka yang first time login M+ Online platform. Alright. So, apa yang anda perlu buat hanyalah tick sahaja ruangan ni and then tekan next. Okay. Selepas itu, anda akan nampak anda punya ID. Current password adalah password yang M+ bagi tadi. Masukkan kat sini. And then, dekat new password ni, anda punya password baru. Okay. Make sure anda tukar password anda kepada password baru. Dan kalau boleh, password ni adalah mudah untuk anda nak ingat, mudah untuk anda nak hafal apa semua. Seperti contoh, anda boleh letak password Apple. Huruf besar, PPLE ataupun nombor telefon. Sebab kenapa? Sebab kita mudah nak ingat. Itu contoh sahaja. Alright, so lebih kurang 8 hingga 10 macam itulah. Alright, masukkan new password anda tadi dan confirmkan lagi sekali and then tekan OK. Alright, so selepas tu yang password yang anda dah tukar tadi kepada new password, masukkan dekat sini dan dekat bahagian ni anda kena jawab beberapa security password ataupun soalan-soalan yang penting. Macam contoh, what is your maiden's name? What is your favorite pastime? What was your first job after school? Okay, yang ni anda boleh jawab dan selesai sahaja anda dah jawab, please screenshot. Okay, please screenshot. Sebab kenapa? Sebab sekiranya anda lupa password, okay, sekiranya anda lupa password, nanti sistem akan minta soalan-soalan ni. Nanti sistem akan minta jawapan daripada soalan-soalan ni. Okay, so saya suggest kepada anda screenshot jawapan yang anda dah buat and then buat satu file yang mana anda letak file anda semua dekat situ. So if anything in the future, kalau lupa password ke apa ke, so korang tahu apa yang nak jawab. Alright, so yang ini hanya first time sahaja anda buat. Lepas tu dah tak ada dah. Okay, so bila dah jawab semua soalan tadi, tekan OK. And then anda test lagi sekali. Test login, masukkan user ID dan juga password baru tadi dan login. Alright, so untuk first time, untuk mereka yang dah ada account, tak ada masalah lah. Tapi untuk mereka yang first time, anda yang ni adalah bergantung kepada anda punya laptop ataupun anda punya desktop view. Kadang-kadang dia tak akan keluar lagi tau. Dia tak akan keluar layout seperti yang anda lihat dekat skrin sekarang. So, apa yang anda perlu buat adalah akan keluar pop-up dekat bahagian bawah nanti.
tak silap saya ada 3 atau 4 pop-up yang mengatakan anda kena tekan pop-up tu, klik yes sahaja. Okey, pop-up tu adalah untuk membolehkan anda melihat layout ni. Okey. So bila anda dah tekan pop-up tu, tekan yes sahaja, nanti dia ambil masa sedikit bergantung kepada kelajuan anda punya internet dekat rumah ataupun dekat pejabat. So kalau laju internet, maka lajulah juga proses dia lah. So bila dah selesai download, barulah akan keluar paparan ni. Alright, kalau tak keluar juga, anda boleh klik dekat bahagian atas. Okey, nanti dekat bahagian atas ni, bahagian ni akan hitam. Bagi yang tak keluar paparan lagi, dia akan area ni akan jadi ruangan hitam. Anda boleh klik dekat bahagian ni. Akan ada satu notification keluar dekat bahagian atas. Dia notification ni bergerak Dia bergerak, anda klik. If you are not able to view the live code, please click here. So bila anda klik, maka akan keluar lagi satu pop-up. Anda klik link ini. So nanti akan keluar lagi satu pop-up lagi. So dia akan automatic download. And then dah selesai semua, log out and then log in semula. Okay, so bila dah log out dan log in semula, bila dah keluar paparan macam yang anda nampak sekarang, bermaksud anda dah berjaya buat. Okay, let's say lah kaedah macam ni pun tak boleh juga. Ada satu kaedah lagi, iaitu anda boleh download JavaScript. Sebab ada setengah laptop, ada setengah PC, kalau kadang mereka perlukan download secara general, download secara asing lah macam tu. So anda boleh klik Java ni, Java Oracle, download. So akan keluar paparan macam ni, tekan Java download dan download sahaja. Tak perlu risau. Selesai sahaja download, anda boleh, for me, better restart anda punya PC ataupun laptop and then login lagi sekali. So far, selepas sudah tak ada masalah dah, anda dah boleh lihat view layout seperti yang anda lihat sekarang ini. Okay. Alright. So bila anda dah berjaya open, dah berjaya lihat benda ni, okay, bermaksud anda dah boleh dah menggunakan platform anda. Alright. Okay. So kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu kita cuba fahami a little bit apa yang ada dalam platform M+ Online. Okay. Alright. Okay. Yang pertama, kita kena check dahulu kita punya details. Alright. Please, the first yang korang kena buat adalah check dahulu anda punya maklumat diri anda. Mudah sahaja. Dekat bahagian atas platform anda ada My Account. Klik My Account and then pergi kepada My Profile. Bila anda klik My Profile, akan keluarlah paparan seperti yang anda lihat dekat skrin ni sekarang. Alright. So anda punya nama, nombor IC, tarikh lahir, okay, dekat mana tinggal, nombor phone, email, client code, anda punya nombor akaun CDS. Alright, so seperti yang kita lihat sekarang, terdapat banyak peluang IPO sekarang, yang mana yang terbaru, Suruhanjaya Security target almost 30 IPO akan launching pada tahun ini. Ada 30 IPO yang dijangkakan akan listing dalam Bursa Malaysia. So antara soalan famous yang kita selalu yang selalu klien tanya, macam mana saya nak dapatkan nombor akaun CDS? Mudah saja, inilah cara dia. Maklumat tu ada dalam My Account, My Profile. Nombor akaun CDS anda adalah dekat bahagian bawah ni. Alright. Okay, so total semua number ada 15 number. Yang ni adalah 012, 001 ni kita punya kod. Alright, so yang 06 dan yang seterusnya ni adalah nombor akaun CDS kita. Okay, so kalau anda register, bila anda nak masukkan anda punya nombor akaun CDS ni nanti dekat online banking ataupun dekat MITI online nanti, make sure pastikan ada 15 number ni. Alright, okay. Seterusnya, okay, ini adalah ruangan paparan interface ataupun muka hadapan platform kita. Okay, so saya terangkan menggunakan apa yang ada dekat skrin ni sekarang. Okay, macam yang anda lihat, ini adalah tarikh, kita punya composite index, okay, kita punya total volume yang berlaku pada hari itu, total value, counter saham yang naik, okay, counter saham yang jatuh, yang drop, yang terpunya rugi.
yang tak mengalami perubahan, buy rate dan juga connection status. Okey. Macam ni contoh dalam gambar ni adalah dia menggunakan paparan most active volume. Alright. So dekat bahagian ni adalah kita punya kod. Kod kepada nama-nama saham ni. Setiap satu saham ni ada kod ataupun ada number masing-masing. Contoh macam Alam ni, nombor dia adalah 5115. Okey, anda boleh type dekat search stock ni nama saham tu ataupun nama kod dia. Anda boleh type. Okey. So ini adalah contoh theoretical opening, buy Q, buy, sell, sell Q, last, harga yang terakhir, perubahan yang naik pada hari tersebut. Kalau naik, berapa banyak kenaikan. Okey. Dari segi volume high. Okay, nanti saya akan bagi contoh. Okey. Alright. So kalau anda perasan, terdapat dua color yang utama dekat bahagian stok ni. Kita ada color biru, kita ada color purple. Okey. So apa maksud warna ini? Okey, macam yang anda lihat, inilah maksud yang saya bagi tahu tadi. Untuk yang color biru adalah kategori main market. Kalau color purple dia adalah S market. Alright. Yang color hijau tu menunjukkan positif, merah tu adalah negatif, white tak ada perubahan. Kalau grey ni dia suspended. Dari segi simbol pula anda boleh lihat kalau ada macam bintang macam star tu akan ada new announcement. Kalau ada bulat-bulat dekat bahagian atas tu, dekat bahagian nama, dekat bahagian atas sekali ada bulat-bulat kecil, itu adalah syariah counter. Kalau ada tanda seru macam ni, ini adalah kategori yang mana masuk dalam list Bursa Malaysia, yang mana company-company ni ada masalah sedikit dari segi kewangan, dari segi report apa semua. So bursa akan mark bagi tanda seru ni. Okay, nanti saya akan tunjukkan sebentar lagi. Yang sini kalau ada come entertainment for the company, X kalau ada X entertainment for the company. Yang ini kita punya corporate exercise untuk saham tu. F frozen, S adalah suspended. Okay, contoh saya cuba login dahulu. Okay. Saya cuba bagi beberapa contoh. Okay. Sekejap ya. Ini contoh paparan yang saya setting dekat saya punya PC ataupun dekat saya punya laptop. Okay. So kalau anda lihat dekat sini macam contoh Asia ni, dekat yang kalau anda perasan ada bulat-bulat ni, ini adalah syariah counter. Okay. Macam AX ni, ada bulat-bulat ni, ini adalah syariah counter. Okay, contoh counter yang ada lambang macam ni, yang ini nanti saya akan terangkan. Ini adalah investor relation. Nanti saya akan tunjukkan apa maksud dia. Okay. Kalau anda perasan ada satu color lagi, iaitu color kuning. Color kuning ni adalah lead market. Dalam bursa kita ada 3 kategori market. Kita ada main market, kita ada S market, kita ada lead market. Lead market ni adalah SME company. Itu company yang baru nak up dalam bursa. So mereka punya color ada color kuning. Yang ni kita tak sebagai retailer kita tak boleh involve, kita tak boleh buy and sell, melainkan kita mempunyai kewangan almost tak silap saya dalam 1 juta ke atas, ataupun nama kategori dia kita panggil sophisticated investor. So kalau kita dalam kategori itu kita boleh involve, kita boleh beli jual saham ni. Tapi kita as a retailer kita hanya perlu fokus 2 counter ni sahaja, iaitu main market color biru dan purple adalah S market. Alright. Okay. Okay, so far semua okay ya? Ada apa-apa soalan yang nak tanya sebelum saya teruskan? Okay. Apa maksud S market tu tuan? Alright. Dalam Bursa Malaysia, kategori saham ni adalah macam mana kita nak kategorikan saham tu adalah first bergantung kepada modal syarikat tu. Okay, modal syarikat tu lagi besar modal dia, lagi banyak projek dia, so company tu akan masuk dalam kategori main market. Okay, let's say lah saya bagi satu contoh, yang ni just contoh sahaja lah. Kalau contoh modal dia ada 100 juta macam tu,
So dia akan masuk kategori main market. Kalau modal dia adalah separuh ataupun dalam 50 juta macam tu, so dia masuk kategori S market. So dia actually dari segi performance company sahaja sebenarnya beza dia. Dari segi modal, dari segi projek company tu. So bursa dia hanya kategorikan based on, dia ada banyak kategori, tapi untuk memudahkan kita faham, kita boleh lihat dari segi market cap, dari segi modal company tu. Okay, boleh share soalan seterusnya, boleh share page trading tuan yang ada 6 page tu. Okay, yang saya punya trading jap ya. Okay, saya punya first layout saya macam ni je. Saya tak ada specific layout sebab kita boleh buat je sebenarnya. Kita ada banyak layout yang kita boleh buat. Okay, yang layout saya yang seterusnya nombor 2, saya buat saya punya listing. Okay, saya punya listing. Saya pecahkan kepada 2. Layout ni saya menggunakan layout huruf B. Okay, bila saya tekan huruf B ni, so yang ni adalah saya punya watchlist. Okay, saya punya watchlist. So saya boleh klik, saya boleh pilih contohlah all stop, dan contoh saya nak ubah kepada top gainer. Yang ni terpulang kepada kita. Okay, so kalau yang nombor 3 pula, ni contoh saya menggunakan layout huruf O. Huruf O. Okay, ini yang ini sebab saya tak masuk lagi. Next week baru saya akan masukkan list. Ini adalah saya punya watch list. Okay, nombor 4 saya punya layout ya. Pun sama macam layout nombor 2. Okay, kebanyakannya adalah watchlist lah yang saya buat. And then nombor 5 adalah tempat di mana saya key in order. Okay, yang mana saya menggunakan layout huruf J. Okay, huruf J. Okay, so layout ni seperti yang anda lihat sekarang. Ini adalah layout huruf J. So yang ni adalah market trade monitor. Kenapa dia gelap? Sebab market tak open lagi. Esok bila market dah open, benda ni yang kalau korang lihat banyak saham banyak pergerakan saham tu. Dia banyak kan? Inilah area dia. Okay, so inilah contoh saya punya paparan. Nombor 6 pun saya tak nombor 6 macam nombor 1. Dia default setting, tak ada apa pun saya buat. Okay, soalan seterusnya, macam mana kalau access deny sebab wrong password? Okay, yang ini kita ada 2 cara. Cara yang pertama, anda boleh klik dekat apps M+ online. Dekat apps, paparan hadapan apps M+ online tu, dekat bahagian bawah kita ada button reset password. Ataupun cara paling senang, call sahaja support 1300 22 1233. Nanti saya akan beri nombor dan juga email tu pada akhir sesi ini nanti. Okay. Okay, M+ belum nak upgrade ke Edge ke? Boleh, kita boleh copy, kita boleh setting benda tu. Yang tu nanti korang boleh tanya remeza anda masing-masing cara macam mana kita nak transfer ataupun convert daripada M+ online punya view masuk ke Edge. Yang tu setting lain pula. Anda boleh tanya anda punya remeza cara macam mana nak buat benda tu. Okay. Alright. Okay, dalam platform saya tak ada layout 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kenapa tak ada? Sebab tuan-tuan dan puan-puan open menggunakan browser lain. Sebab browser yang hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ni hanyalah browser yang menggunakan Internet Explorer sahaja. Benda ni. Okay, kalau anda open menggunakan Mozilla, menggunakan Google Chrome, di Edge, Safari memang tak ada. Kalau tak ada dalam Internet Explorer, okay, hanya ada 2 cara. Cara pertama, update anda punya Windows. Update anda punya Windows. Tak silap saya, kalau yang menggunakan Windows 7 ke bawah, akan ada masalah sedikit. Kalau anda menggunakan Windows 10, dia tak ada masalah. Dia hanya perlu update sahaja Windows tu. Okay? So memang saya suggest lah sebenarnya kalau anda dah involved dalam saham ni, please update anda punya Windows. Sebab futures M+ every day, every month akan ada new improvement.
So mereka perlukan new Windows ataupun Windows yang terbaru supaya memudahkan kita nak lagi smooth nak buat trading. Benda tu M+ dengan nak upgrade dari masa ke semasa. So kena alert lah sebenarnya dengan updating PC ataupun laptop anda sendiri. Okay. Alright, so saya pergi kepada slide seterusnya. Okay, so tadi kita dah saya dah terangkan mengenai cara bagaimana kita nak lihat my profile dan cari nombor akaun CDS, dan kita dah faham a little bit mengenai paparan muka hadapan platform. Okay, seterusnya bagaimana kita nak membuat deposit ke dalam M+ online. Alright, so cara bagaimana kita nak membuat deposit ke dalam M+ online, kita ada dua cara. Cara yang pertama adalah manual transfer ataupun kita menggunakan FPX direct transfer. Okey, kalau nak mudah, nak cepat, nak terus update, saya suggest kepada anda sila deposit menggunakan FPX direct transfer. Alah macam korang shopping Lazada, beli tiket flight, kan, booking hotel, cara yang sama je. So dia akan terus update dalam sistem. Kalau yang manual ni dia ambil masa sedikit. Okay. So kalau dalam M+, okay, kalau anda open menggunakan platform, anda klik dekat bahagian ruangan atas ni, cari payment, klik deposit. So akan ada dua method. Method yang pertama manual, yang kedua adalah FPX. So kalau sebelum anda nak membuat deposit, sila pastikan anda baca dahulu paparan di hadapan ini. Okey. Okey, mudah sahaja. Sekiranya anda membuat deposit bermula 1,000 ke atas sehingga 30,000, it's better anda menggunakan FPX direct transfer. Okey, yang mana start daripada pukul 6 anda dah boleh buat sampai pukul 5 petang. Maknanya waktu bekerja lah, senang cerita. Tapi kalau anda deposit bawah RM1,000, contoh RM900 ataupun 31,000 ke atas, 40,000, yang method tu anda kena membuat deposit menggunakan manual transfer. Okey, macam contoh kalau anda menggunakan manual transfer, anda kena update dahulu. Anda kena make sure anda dah buat transfer dahulu dekat mana-mana akaun M+ ni. Okey, contohlah saya membuat deposit ke akaun Maybank. Contohlah saya membuat deposit RM500. So once saya dah buat transfer ke akaun M+ ni, selepas tu saya kena update dekat paparan ni. Yang ni kalau anda menggunakan manual transfer. So ambil masa sedikit lah, maybe almost 10 minutes macam tu. Anda kena isi ruangan ni. Bila anda buat transfer tadi, jam berapa amount, daripada bank mana ke mana. Okay, so anda kena upload bukti anda dah buat transfer tu. Yang ni memang ambil masa sedikit lah nak approve. So my suggestion, kalau anda menggunakan manual transfer, sila buat sebelum jam 9:30, sebelum jam 9 pagi. Saya ulang kalau anda jenis yang, kalau boleh sila buat manual transfer ni sebelum jam 9 pagi, sebelum market open. Kalau boleh dalam pukul 8.30 macam tu, anda dah update dah benda ni. Sebab kenapa? Kelewatan ataupun kelajuan updating tu bergantung kepada bank. Kadang ada bank yang cepat, kadang ada bank yang lambat. So selalunya dalam tengah hari macam tu barulah benda tu akan update dalam kita punya account summary. Kalau anda menggunakan manual transfer ni. Kadang ada yang waktu petang. Dia ikut bank. Tapi macam saya, so far saya selalu menggunakan bank je sebenarnya. Okay. So antara soalan yang famous yang selalu saya dapat, semasa saya register dulu saya menggunakan CIMB, boleh ke saya menggunakan akaun lain? Boleh, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda boleh buat deposit menggunakan akaun anda sendiri. Make sure atas nama anda sendiri, bukan atas nama akaun orang lain ya. Bukan nama adik-beradik, bukan nama Pak Wer ke Mak Wer ke. Please make sure semasa anda membuat deposit itu adalah menggunakan akaun anda sendiri. Okay. So yang tadi itu adalah kalau anda menggunakan manual. Kalau FPX ni lagi mudah.
Cuma syarat dia adalah 1,000 sehingga 30,000. Okay. So cara dia mudah sahaja. Anda hanya perlu klik FPX Direct Transfer ni. So masukkan amount. Remarks ni terpulang kepada anda. Nak tulis FPX pun boleh. Nama anda pun boleh. Mana-mana pun boleh. Yang ini untuk anda punya nota je sebenarnya. Okay. Tekan submit. So akan keluar paparan ni. And then anda boleh pilih lah akaun mana yang available. Alright. Okay. Apa yang saya nak sampaikan ni. Kadang-kadang hari Isnin ada berlaku maintenance. Contohlah macam hari Isnin nanti esok, contohlah CIMB Click tak boleh nak access. So bermaksud ada berlaku maintenance kepada bank tu pada waktu itu. So anda boleh cari bank lain lagi yang ada. Selalunya yang maintenance happen RHB, Maybank to you dengan CIMB. Selalunya lah. Dia bukan tak boleh tapi ada selalu berlaku maintenance. Yang kerap kali berlaku maintenance CIMB. So jangan kalut, jangan kelang kabut, ada banyak lagi bank lain yang ada. Cuma macam saya beritahu tadi kepada anda, please make sure anda membuat deposit menggunakan akaun atas nama anda sendiri. Okay? Alright. Okay, so bila anda dah tekan, contohlah dah, saya pilih Maybank, nanti dia akan keluar satu pop-up Maybank to you, masukkan anda punya username, password semua. And then tekan submit, so sistem akan terus update pada waktu itu juga. That's why saya memang suggest anda better menggunakan FPX Direct Transfer. Lagi senang. Dan sekiranya ada problem, contohlah after 5 minutes, 10 minutes, sistem tak update dalam saya punya summary, paparan deposit saya tak keluar, yang tu anda boleh call nombor support. Okay. Okay, kita alright. So okay, itu contoh bagaimana kalau kita hendak membuat deposit menggunakan platform M+. Okay, saya cuba jawab beberapa soalan yang ada. Okay. Kalau jumlah lebih daripada 30K, anda boleh guna manual. Kalau saya akan guna FPX je. Lagi cepat. Buat 2 kali macam tu. Okay. Alright. So kita pergi kepada penerangan yang selanjutnya. Part ni yang paling best. Okay. Alright. Okay. Sorry saya menggunakan paparan ni adalah paparan screenshot pada tahun 2019. Tapi sama aja. Korang tak perlu risau. Okay. Alright. So ini adalah paparan bagaimana kita nak mengenal. Kita nak mengenal pasti saham apa yang kita nak beli. Kita nak berkenalan dengan saham tersebut. So cara macam mana kita nak mengenali mereka? Anda klik sahaja mana-mana saham yang ada dekat anda punya layout tu. Right click. Tekan general info. Alright. So akan keluarlah paparan ni. Okay. Apa yang saya just nak sampaikan dalam paparan ni adalah yang paling penting, please make sure aktif, dan kita boleh lihat dia daripada consumer product and services, dan kita boleh lihat berapa banyak market cap, dia punya modal apa semua, kita boleh lihat dekat sini. Okay, kita boleh lihat financial info. Okay, so ini cara macam mana kita nak melihat general info. Okay, alright. Yang seterusnya, macam mana kita nak melihat trade details. Okay, yang ini adalah maklumat trading yang berlaku pada hari itu. So anda boleh lihat paparan ni dekat area trade details. Okay. Yang ni pula adalah announcement. Semuanya right click sahaja. Right click. Dekat ruangan announcement ni sekiranya ada apa-apa new ataupun ada apa-apa pengumuman yang terbaru, so dalam bursa dia akan terus update. Okay, anda boleh lihat terus dekat bahagian sebelah kiri. Macam contoh dalam gambar ni ada general meeting, ada AGM. Okay, yang ini kalau ada apa-apa new announcement lah, anda boleh check. Okay, yang ni yang saya beritahu tadi kepada anda, iaitu lambang macam IR, iaitu investor relation.
Apa maksud investor relation ni? Kalau anda lihat dekat anda punya platform sekarang, kalau anda cara nak lihat benda ni, please make sure cari lambang yang macam ada huruf R. Actually dia sebenarnya gabungan huruf I dengan huruf R. Okay. So anda right click, tekan investor relation, maka akan keluarlah paparan ni. Okay, yang ni adalah paparan website kepada saham itu. So apa yang kita perlu buat? Selalunya ada apa-apa new announcement, kita boleh lihat dekat paparan ni lah. Kalau ada apa-apa macam projection, ada apa-apa pengumuman yang terbaru, ada perubahan dalam AGM ke apa ke, kita boleh lihat semua dekat sini. Tapi please make sure anda klik yang ada lambang IR ni. Tak ada lambang IR tak boleh. Okay. Contoh macam saya cari kat sini contoh macam ABNB ni. So kalau saya right click, investor relation, so dia akan keluar paparan ni lah. Investor relation. So kita boleh lihat apa yang terbaru, apa yang company ni dah update dalam website mereka. Okay. Kepada topik yang seterusnya, iaitu topik withdrawal. Alright. Okay, sekejap ya. Okay. So untuk topik withdrawal ni, okay, cara bagaimana kita hendak membuat withdrawal, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik withdrawal dekat bahagian atas ni. Klik withdrawal, klik cash. Selepas tu akan keluar paparan seperti yang anda lihat sekarang ini. Okay. So jumlah yang kita boleh buat withdrawal adalah selepas anda masukkan client code anda, nanti akan keluar paparan dekat trust amount ini. So jumlah ni sahaja yang boleh di withdraw. Okay. So untuk withdrawal, saya suggest kepada anda semua sila buat sebelum jam 9 pagi. Dalam 8.30 macam tu, sangat sesuai lah nak buat withdrawal. Berkemungkinan paling cepat akan masuk ke dalam akaun kita adalah pada waktu petang atau pada waktu malam hari yang sama, ataupun kalau anda dah terbuat selepas jam 9 pagi, sistem akan update pada waktu malam ataupun esok pagi. Okay. Alright, yang itu adalah untuk withdrawal. Okay, yang ni adalah account summary kita, iaitu kita punya dompet online ataupun dompet trading kita yang ada dalam account. Okay, so seperti yang anda lihat sekarang, ini adalah contoh paparan account summary sekiranya anda open menggunakan website. Okay, yang ini adalah website punya account summary. Yang ni adalah sekiranya anda open menggunakan apps. Okay, jangan risau, kedua-duanya memang akan saling update. Okay, kalau jumlah dekat apps pun RM64, dekat bahagian ni pun sama. Dekat bahagian ni pun sama. Okay, so ini adalah kita punya paparan. Setiap kali anda membuat deposit, dekat mana nak check, dah masuk ke belum, dah update ke belum, jumlah yang available kita nak buat trading, inilah dia, dekat account summary. Okay, so contohnya, anda membuat deposit sebanyak RM1,000. Okay, bila anda membuat deposit sebanyak RM1,000, jumlah yang akan keluar dekat available trading limit hanyalah RM955 sahaja. Okay, balance dia pergi mana? Balance dia adalah kita masukkan dalam reserve ataupun M+ ambil jumlah tu masukkan dalam reserve untuk clearing fee, stamp duty dengan brokerage fees. Okay, jangan risau. Sekiranya anda buat trading pada hari itu ataupun contohlah anda tak buat trading, esok dia akan return back. Ataupun semasa anda nak buat withdrawal, M+ akan return back. Okay, yang ini dia cuma hanya ambil sedikit reserve. Kenapa dia ambil sedikit reserve? Sebab kita tak tahu market sangat volatile ataupun tidak pada waktu itu. Okay, kadang bila market terlalu volatile ni, terlalu naik, terlalu turun, kadang dia akan kacau kita punya deposit. So M+ dia dah ambil reserve siap-siap. So tak adalah berlaku dapat panggilan daripada M+ nak kena top up ke apa. Okay.
So jangan risau, reserve ni nanti M+ akan return semula. Okay. Okay, ini contoh kalau anda membuat deposit, nanti jangan rasa pelik pula. Kenapa saya buat deposit 1000 yang keluar cuma 955 sahaja. Okay, inilah jawapan dia. Alright. Okay, so contohnya hari ini saya dah buat deposit sebanyak 1000. Okay, jumlah yang available saya boleh buat trading. Korang hanya boleh lihat dekat sini sahaja. Okay, yang atas ni tak, yang atas ni abaikan. Lihat dekat sini sahaja. Alright. So let's say lah pada hari yang sama saya membuat pembelian saham. Okay, bila buat pembelian saham yang berjumlah RM100, so dia akan automatic tolak 100 tapi tak masuk lagi dalam sistem. Dia dah tolak siap-siap. Esoknya nanti barulah akan update dekat sini remaining purchase contract. Okay, so bila dah update dekat sini, lusa dia baru akan update dekat settlement dan hari yang seterusnya barulah akan keluar dekat area sini. Okay, proses bursa ni diambil masa sedikit. So kaedah ni korang tak perlu risau. Kalau anda hendak meneruskan pembelian saham yang seterusnya, anda hanya perlu lihat dekat available trading limit ni sahaja. Okay, alright. Seterusnya ini adalah technical chart yang ada dalam M+ online. Okay. Alright. So salah satu chart yang ada adalah kita ada technical analysis yang biasa punya. Okay. So sekiranya anda klik dekat mana-mana counter, anda right click, tekan technical analysis, maka akan keluarlah paparan technical analysis seperti yang anda lihat sekarang ini. Okay. Ini adalah paparan yang mana dia hanya menunjukkan paparan chart hitam macam ni. Okay, volume. Dekat bahagian atas ni kita boleh lihat chart, kita ada time frame, kita boleh zoom in, kita boleh zoom out, dan ada tools dan kita boleh add indicator. Okay, yang ini adalah untuk technical analysis yang biasa sahaja. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh dia. Alright, yang seterusnya adalah interactive chart. Okay. Okay, ini adalah interactive chart pun sama juga seperti technical analysis, cuma dekat sini dia colourful sedikit. Dan kita mudahlah nak buat analisis. Okay, kita mudah nak buat analisis, nak conteng-conteng apa semua. Okay, ini adalah chart yang kedua. Dan selain tu kita ada juga indikator dekat bahagian tepi ni. Nanti saya akan terangkan selanjutnya. Ini adalah features yang terbaru daripada M+, iaitu kita ada M+ Wizlight. Alright. So ini adalah screener percuma daripada M+, khusus untuk klien M+ sahaja. Kelebihan M+ Wizlight ni dia adalah screener yang M+ dah sediakan dan ditambah lagi dengan features macam interactive chart tadi. So anda pun boleh conteng, anda pun boleh buat analisis, semua tu anda boleh buat dekat sini. Okay. Alright, so saya buat satu contoh. Sekejap ya. Saya buat satu contoh jap. Okay. So kalau saya right click, saya klik technical analysis. Okay, so akan keluarlah paparan ni. Okay. Size chart ni adalah bergantung kepada anda punya layout ataupun anda punya kebesaran, anda punya desktop punya view. Okay, macam saya punya laptop ni saya menggunakan 17 inch, so dia nampak lebar sikit, nampak panjang sedikit. Okay, ni anda punya time frame. Kalau nak ubah bagi 1 bulan, anda boleh klik 1 bulan. Nak klik 60 minit, boleh klik 60 minit, 1 jam. Okay, anda boleh zoom out. Okay. Yang ni anda boleh letak indikator apa yang anda nak. Macam ni saya menggunakan William Percent Range dan juga Relative Strength Index. Okay. Yang ini adalah kalau anda nak tambah lagi lah anda punya indikator. Alright. Okay, yang seterusnya contoh yang saya menggunakan chart adalah menggunakan interactive chart. Okay, untuk paparan ni adalah tempat macam juga M+ Wizlight, tapi yang ni hanya more kepada chart sahaja, dia tak ada screener. Okay. Dekat sini bila anda dah keluar paparan ni,
dekat bahagian atas ni kita ada commentary. Commentary ni yang bahagian bawah ni. Okey, yang ini M+ dah sediakan untuk anda, untuk kita. So anda boleh baca apa yang M+ dah bagi based on technical analysis ni sekarang. So anda boleh baca dekat ruangan ni. Kalau anda tak nak baca, anda boleh padam. Kalau anda nak baca, anda boleh tekan ataupun tidak. Ini adalah support dengan resistant. Macam anda lihat sekarang, contohlah saya ambil counter erasure. Okey. Okey, contoh counter erasure ni. Dekat counter erasure ni ada support dengan resistant. Oh, ini tak nampak tulisan. Sekejap saya cari counter lain jap. Ni. Okey, Wydad. Ini adalah counter Wydad. Okey, ini adalah resistant. Resistant 1, resistant 2, support 1, support 2. Yang ni adalah M+ dah buat untuk kita dalam bentuk AI system. So kalau anda nak menggunakan SNR yang disediakan oleh M+ pun tak ada masalah. Kalau anda rasa anda nak menggunakan anda punya SNR sendiri, anda boleh padam. Okey, tak ada masalah. Kalau anda nak guna, anda boleh klik. Kalau tak nak guna pun tak apa. Yang ini adalah M+ dah sediakan untuk klien-klien M+. Okey. Yang ini adalah dari segi chart. Kita ada bar chart, kita ada candlestick, kita ada performance chart. Yang famous adalah candlestick seperti yang anda lihat sekarang ni. Ini yang famous lah. Alright. So ini adalah time frame. 1 minute. Kita ada 1 minute. Okay, kita ada 30 minute. Okay, kita ada daily. Kita ada weekly. Okay, dan kita ada monthly. Okay, semua tu anda boleh tekan dekat bahagian atas ni. Okay. Alright. So yang seterusnya, ini adalah zoom in, zoom out. Okay, zoom in, zoom out. Daily. Okay. Ini adalah right. Kalau anda nak ke kanan, okay, ini ke kiri. Ini kalau anda nak gerakkan sendiri. Okay. Ini kalau anda nak screenshot. Yang ini kalau anda nak buat adjustment. Kadang ada bonus issue ke apa ke. So kalau anda nak apply benda ni, boleh apply. So dia akan adjust kembali chart ni. Okay, anda boleh disable ataupun enable. Dan ada menu list. Menu list ni adalah indicator. Menu list ni adalah indicator. So kalau let's say lah saya nak menggunakan Bollinger Band, anda boleh klik Bollinger Band. Okay. Let's say lah saya nak menggunakan moving average. Anda boleh klik moving average. Okay. Let's say lah saya nak menggunakan stochastic. Saya boleh klik stochastic. Ataupun saya nak menggunakan RSI pun saya boleh klik RSI. Anda nak klik banyak-banyak pun tak ada masalah. Jangan risau, sistem takkan hang. Cuma penggunaan indikator ni kalau boleh berdasarkan apa yang anda faham. Kalau anda faham menggunakan Bollinger Band, bolehlah tekan Bollinger Band. Anda nak faham menggunakan RSI, anda boleh tekan RSI. Okay. So dekat bahagian tepi ni pula, ini adalah ruangan contoh kalau anda nak nak buat line macam ni. Okay. And then anda nak tulis sesuatu, anda boleh buat. Okay. Kalau anda nak padam semua, klik all je, padam kat sini. Yang ni adalah kalau anda menggunakan interactive chart. Okay. Dan kelajuan ni sebenarnya itulah bergantung kepada internet dan juga performance anda punya PC dan juga laptop. Okay. So yang paling best antara kedua chart ni adalah chart yang ni, M+ with light. Okay. Dalam M+ with light, dia dah combine screener daripada M+ dan juga interactive chart. 2+1. Okay. Dari segi penggunaan chart tadi saya dah terangkan. Okay, contohlah saya pilih counter Dufu. Pun kita boleh lihat juga dekat sini. Okay, anda nak tambah indikator. Anda nak tambah indikator pun boleh. Apa semua. Pun anda boleh tambah dekat sini. Nak MACD. Okay. Nak Bollinger Band. Contoh.
Anda boleh tambah indikator tu dekat sini. Okay, kalau nak setting alert, ini contoh-contoh alert, iaitu screener yang M+ dah sediakan untuk klien M+. Okay, so yang ini adalah contoh-contoh signal ataupun alert lah yang keluar. Macam yang color biru ni, yang ni kalau anda subscribe yang berbayar punya daripada M+, kalau anda subscribe yang setahun punya, so anda boleh lihat benda ni dekat yang berbayar tu. Okay, yang ni adalah yang percuma punya, M+ Wizlight yang percuma punya. So akan keluar juga paparan-paparan yang lain. Kalau yang color biru ni adalah apa yang kajian M+ dah buat pada hari tersebut. Macam hari Jumaat, M+ buat kajian, konten-konten ni lah yang akan naik ataupun turun. So that's why dia ada keluar color macam ni. Yang chat ni kalau anda beli yang berbayar punya, dia akan keluarlah paparan ni. Announcement, kalau ada apa-apa announcement boleh klik dekat sini, notes. Yang ni adalah paparan khusus untuk screener. Okey, contoh alert. Sekejap Okey, contoh simple alert yang saya selalu apply menggunakan M+ Wizlight ni. Okey, contoh yang saya selalu guna, anda boleh setting dekat alert setting ni. Setting dekat sini. Okey. Inilah contoh setting yang saya apply. Saya akan klik daily dengan 30 minit. Okey. And then saya hanya pilih resistance, support and bullish. Okay, volume increase and price breakout. Naik 50 as support in uptrend dan juga buyer intact. Selalu ini saya punya setting. And then bila setting ni saya dah apply, so nanti akan keluarlah paparan tu dekat sini. Sekiranya ada signal, ada saham yang berkaitan, so dia akan keluar dekat sini. Okay. Alright, okay. So itu adalah serba sedikit. Sekiranya anda nak menggunakan M+ Wizlight Pro, okay. Selain itu kita ada interactive chart, dan kita ada satu lagi chart yang biasa punya lah. Trade details. Okay, dalam M+ kita ada lebih kurang 3 jenis chart yang korang boleh apply, yang korang boleh guna. Tak ada masalah. So terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, mana yang selesa bagi anda, so anda boleh apply. Okay. Alright, so kita pergi kepada slide yang seterusnya. Insight. Insight ni adalah fundamental analysis. Okay, kalau kita nak tahu berapa banyak pegangan institusi ataupun jurung-jurung yang ada dalam saham tu, kita boleh lihat dekat insight ni. Okay, cara dia adalah anda boleh right click dekat mana-mana counter, tekan financial analysis. Okay, tekan financial analysis, so akan keluar paparan ni, fundamental analysis. Just type sahaja nama saham tu. Yang ni, okay, just type saja nama saham tu, so akan keluarlah. Sekejap saya bagi satu contoh. Okay, saya klik mana-mana saham, financial analysis. So akan keluar paparan ni. Ni contoh untuk counter saham Ion. Okay, so anda boleh baca dekat bahagian hadapan ni, anda boleh lihat dia dari dekat industri services, retail and distribution. Okay, anda boleh baca, kita boleh lihat snapshot. Nak tahu shareholder dekat mana, anda boleh klik shareholder. 30 largest shareholder. So contoh-contoh shark ataupun jerung yang ada dekat dalam counter ni, Amanah Raya Trusted Berhad. Kita ada EPF, Amanah Raya Trusted Berhad. Okay, kumpulan wang pesaran Efin. Yang ini adalah top 30 shareholder yang ada dalam saham ni. Okay, so apa yang saya just tunjukkan ni, nanti anda boleh klik yang selanjutnya. Ada banyak lagi info kat sini, tapi yang selalunya yang kita akan tengok adalah shareholder. Alright. Okay. Cara anda membuat buy dengan sell. Cara anda buat buy dengan sell, make sure anda right click dekat mana-mana saham yang anda nak buy tu, anda boleh tekan buy. Okay. Masukkan anda berapa banyak lot yang anda nak beli.
harga pada harga sekarang ataupun harga bawah ataupun atas sikit. Yang ini anda boleh adjust mengikut apa yang anda nak. Validity ni anda boleh pilih. Kalau anda nak buat intraday ataupun hari ini sahaja, biarkan dia. Tapi kalau let's say lah anda pergi melancong ataupun contoh saya pergi overseas, tapi saya nak juga pada harga ni, so kita boleh setting GTD, good till that. So dia akan automatic setting untuk 1 bulan. Okay. So bila anda dah klik send now, okay, bila anda dah klik send now, nanti akan keluar satu paparan trading pin. So trading pin tu adalah anda punya password masa nak login. Okay, saya ulang trading pin tu adalah password semasa anda nak login. Itulah anda punya trading pin. Alright. So and then dah selesai. Nanti kita boleh check dekat order status. Kita punya status tadi. Dah match ke ataupun still dalam queue. Okay. Begitu jua dengan sell. Kayak macam mana buy, macam tu juga sell. Kaedah yang sama. Kalau tadi buy, yang ini sell pula. Pun sama juga, just klik sell, setting, masukkan send now, akan keluar trading pin. Okay. Alright. Okay. Seterusnya, kita nak check status tu kat mana. Okay, contoh status yang saya buat baru-baru ni, contoh counter Widat. So bila kita dah buy, okay, kita nak tengok status. Dah masuk apa status dia sekarang. Okay. So bila dah masuk, contoh saya dah dapat, dia akan keluar status dekat sini all match. Kalau confirm belum lagi kita dapat. Kalau dah all match ni bermaksud kita dah dapat dah. So kita boleh check saham ni dalam kita punya portfolio. Dia akan keluar dekat portfolio ni. Okay. Kalau tak dapat, kalau still lagi dalam queue, dia tak akan masuk kat sini lagi. Kalau dah match macam ni, barulah dia akan keluar dekat area portfolio ni. Okay. Alright. So saya cuba jawab beberapa soalan. Apa function stop loss, stop limit? Okay. Function dia adalah sekiranya kita nak sama ada kita risau harga tu drop banyak sangat, so kita dah boleh setting stop limit ataupun stop loss tu. Dia adalah satu function yang M+ dah sediakan, so kita tak perlu risau. Contohlah bila kita bekerja office hour, kita risau saham yang kita beli tu makin drop. So bila kita setting stop limit tu, nanti dia akan automatic trigger dan dia akan automatic buat sell tu untuk kita. Okay. Alright. Okay. So saya cuba terangkan serba sedikit mengenai cara guna M+ menggunakan cara guna M+ punya trading menggunakan apps. Okay. Yang tadi adalah menggunakan website. Yang ini pula menggunakan apps. Okay. So kita boleh open. Anda boleh open menggunakan website pun boleh. At the same time anda menggunakan apps pun boleh. Tak ada masalah. Anda boleh open kedua-dua sekali. Alright. Yang ini contoh paparan muka hadapan sebelum ni. Cara nak faham dia pun sama juga macam platform tadi. Ini paparan muka hadapan. Anda boleh swipe left. Kalau anda swipe left, anda boleh nampak paparan ni. Kaunter yang naik, kaunter yang tengah jatuh, yang tak ada perubahan. Okay. Yang ini kalau anda nak setting, ini tak ada apa-apa. Dia cuma setting kalau anda nak guna klasik ataupun floating. Setting dekat bahagian atas ni. So anda boleh setting menu. Kalau anda nak terus, let's say lah, anda nak terus tekan, tak perlu nak trading pin, anda boleh skip dekat sini. Ada di antara kita yang kalau boleh nak terus cepat, tak perlu nak trading pin lagi apa semua, so anda boleh setting dekat sini. Nanti dia akan terus queue. Terus masuk order. Anda boleh tekan kat sini. Alright. Ini contoh paparan untuk top 30. Ini contoh paparan top 30. Kalau anda klik top 30, maka akan keluarlah paparan top 30 kaunter saham yang tengah aktif pada hari itu. Ini ada 30 lagi. Anda boleh scroll sampai ke bawah. Dan bila anda swipe left, kita ada banyak lagi. Gainer, loser, kita ada value. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Macam contoh, saya klik AirAsia.
So akan keluarlah paparan macam ni, AirAsia. Ini adalah market depth. Bila kita klik quote, ini adalah a little bit info mengenai saham ni. Bila anda klik info, kita boleh lihat main market, dia punya data lah. Company ni datang daripada mana, daripada sektor mana. Macam AirAsia ni contoh daripada sektor travel, leisure dan hospitality. Kalau anda nak tahu trade details ataupun apa yang tengah berlaku sekarang dalam order, anda boleh tekan trade details. Kalau nak tengok chart pun boleh. Dalam M+ apps pun kita ada chart. Anda hanya perlu rotate sahaja anda punya font. Okay, anda hanya perlu rotate, so akan keluarlah paparan seperti yang anda lihat sekarang ni. Alright. Okay, yang ini kalau anda pergi kepada yang seterusnya, financial info, news, anda hanya perlu swipe left sahaja. Okay, cara nak buat deposit lagi mudah menggunakan apps. Anda hanya perlu klik payment, pergi kepada deposit. Kalau anda nak lagi cepat, it's better menggunakan online FPX lah, lagi cepat. Alright, so klik online FPX deposit, dia akan keluar paparan macam ni. Let's say lah saya nak buat deposit 1000. Okay, dia akan keluar. Pilihlah bank mana yang anda nak. So dia akan pergi kepada pop-up yang seterusnya. Kalau menggunakan Maybank, dia akan keluar pop-up Maybank. Alright, yang ini kalau menggunakan offline. Kalau offline ni, macam saya beritahu tadi kepada anda kena update anda punya payment tu. Kena update. That's why ambil masa sedikit. So kalau saya, it's better korang menggunakan FPX lah, lagi cepat. Okay. Yang ni korang isi satu-satu. Kena upload bukti dah buat transfer tadi. Withdrawal pun sama. Kalau withdrawal tadi payment, kalau nak buat deposit. Withdraw ni kalau kita nak buat withdraw. Okay. Nak klik withdraw, klik cash withdrawal, and then tengok berapa jumlah yang kita boleh buat withdrawal. So macam ni saya cuma boleh withdraw RM64 saja. Kalau anda withdraw below RM100 akan ada charges RM1. Kalau lebih daripada 100 tak ada charges. Okay. Okay. Withdraw mesti guna bank yang sama ke dengan yang telah diregister? Okay. Nak deposit ataupun nak withdraw boleh guna mana-mana bank. Asalkan bank tu adalah atas nama kita sendiri. Okay. Tak kisah mana-mana bank, tapi make sure gunakan akaun atas nama kita sendiri. Sebab akaun ni, satu akaun, satu nama, satu ID. Okay, so kalau tak nak, ada di antara kita yang dia join account, dia akan pilih yang pertama. Dia akan pilih penama yang pertama. Okay. Alright, yang ini kalau korang klik info note ni, anda boleh bacalah. Kalau withdraw below 100 tu ada charges apa semua. Yang ini adalah account summary. Dalam web platform tadi pun kita ada, dalam sini pun kita ada. Cara nak buy, just tekan buy sahaja, buy, sell, and then masukkan trading pin. Dekat apps dia lagi mudah sebenarnya. Okay, macam saya beritahu tadi, trading pin ni adalah password anda masa nak login. Begitu jua dengan sell. Okay, and anda boleh check order status. Nak tahu kita punya status tu dah match ke ataupun belum, boleh check dekat order status. Ini contoh lah yang saya sempat screenshot. Alright. Okay, cara nak fahamkan lebih lanjut mengenai penerangan platform ni, anda boleh klik dekat platform. Dekat bahagian atas kita ada user guide. Anda boleh klik help center ni. So anda boleh nampak paparan tadi. Anda boleh nampak paparan ni. So anda boleh kliklah mana satu yang anda nak belajar. Account information ataupun platform. M+ pun dia ada sediakan dah. Okay. Sekiranya ada apa-apa masalah dengan M+, dengan platform anda boleh call direct ataupun anda boleh email. Kedua-dua ni pun boleh. Okay, kalau saya selalu guna email. Kalau saya lah. So kadang call banyak kali, kadang mereka tak angkat. So line busy. So saya memang akan email sahaja. Okay, ini adalah nombor kita tadi, nombor yang sama. 1300-221233 dan anda boleh, kalau anda nak buat reset password, nak dapatkan full market depth, kalau ada masalah dengan chart, so anda boleh call nombor ni. Alright. So sampai sini saja penerangan ringkas mengenai platform familiarization. Alright, so saya pass penerangan seterusnya kepada admin kita.